Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang berusaha pengerusi serta barisan kepimpinan Surau Al-Mizan Sagil Parit 3, yang dimuliakan tuan-tuan imam Surau Al-Mizan, yang saya hormati Ketua Kampung Sagil Parit 3 Tangkak Johor, yang dimuliakan tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya dan selama-lamanya, marilah kita sama-sama memanjatkan, melafazkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini saya dan tuan-tuan berada di surau ini bagi sama-sama kita mencari keredaan Allah, iaitu kita sama-sama mengaji kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Palembani dalam bab menjauhi maksiat batin, perkara yang ke-6. Perkara yang ke-6 yang kita kena jauhkan, kata Imam Al-Ghazali, dalam maksiat batin adalah dipanggil hubbul jah. Hubbul jah ini adapun kasihkan kemegahan. Hubbul jah ni maknanya kasihkan kemegahan. Dia asal perkataan Arab. Hubbul, cinta, kasih. Al-jah, kemegahan, kemuliaan. Memanglah salah satu sifat tabiat manusia ini sukakan kemegahan, sukakan kemuliaan. Tetapi perkara ini dicela oleh syarak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Qasas ayat yang ke-83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardh wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu aku jadikannya bagi orang yang tiada berkehendak ketinggian dan kemegahan, dan tiada berkehendak membinasakan orang di dalam bumi, dan syurga itu bagi orang yang takut pada Allah Ta'ala. Jadi di negeri akhirat ini Allah jadikan untuk siapa? Untuk orang yang tak nak ketinggian, untuk orang yang tak nak bermegah-megah dengan ketinggian, dan juga orang yang tak nak bermegah-megah dengan kemuliaan.
Dan juga akhirat ini untuk orang yang tak nak membinasakan orang di dalam bumi. Dan syurga itu bagi orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kat sinilah yang kita nak jauhi dengan sifat bermegah-megah. Kita kemegahan tuan-tuan. Kalau cerita kemegahan, siapa kat sini yang tak nak bermegah-megah? Semua nak megah. Kemegahan ini kita boleh bahagikan kemegahan harta, kemegahan pangkat yang ada, kemegahan kecantikan, kemegahan kesihatan, kemegahan kekuatan, dan apa-apa yang ada lebih kelebihan biasanya disusuli dengan kemegahan. Apa-apa yang kita ada lebih daripada orang lain, maka kemegahan itu satu ujian. Tak semualah. Ada yang dapat kelebihan tapi dia tak bermegah. Ingat, kemegahan itu merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Imam Rusli, Imam Surah Al-Mizan Sagil Parit 3. Apa kelebihan dia? Handsome tuan-tuan. Dia cantik, dia handsome. Ujian tu, kalau dia bermegah-megah dengan kehandsoman dia, tak. Nang kampung Sagil ki sopo paling garang? Akulah. Dia bermegah-megah dengan kecantikan. Kecantikan nikmat, tapi kalau kita bermegah-megah dengannya, maka dipanggil hubbujah, dicela. Allah bagi cantik, Allah bagi handsome, alhamdulillah. Punca kita megah kenapa? Kita puji. Salah kita juga puji kaya. Nang kene ki nak dibanding ki Imam Rusli kalau orang lain, dia neng padanane, dia paling handsome, paling garang, paling ganteng dia lah. Sekali tak apa. Kalau tiap kali jumpa, mam, rekod memang handsome aman. Lama-lama jiwa ni akan jadi megah. Oh, nang kene paling garang ya. Lama-lama kita akan jadi megah. Inilah yang dicela. Puncanya apa? Kita juga selalu memuji sangat. Memuji ada kalanya dibolehkan, tapi jangan keterlaluan. Boleh puji. Itu tentang kemegahan kecantikan. Pangkat pun kadang-kadang kita ada jawatan besar. Bila guru biasa datang, siapa pengetua kau ke aku? Aksen ni. InsyaAllah kejap lagi Cikgu Suku jadi pengetua Jusai. JPK datang, siapa pengetua kau ke aku? Pandai-panding lawan ngomong aku yo. Sebab apa? Pangkat. Pangkat ni kemegahan. Tapi kat sini Tok Gani tak megah walaupun jadi ketua kampung. Tok Gani ada? Ada? Tok Gani tak megah. Dia orang tawaduk, walaupun dia ketua kampung tak megah. Datang aja boleh sign. Boleh. Dia tak kata, engkau datang tempat aku ni, aku nak cari pangkat ketua kampung ni. Satu ujian yang besar tau. Minggu lepas baru je temu duga itu Nampak? Baru temu duga. Nampak? Susah tau. Nak dapat jawatan ketua kampung susah. Temu duga ngaji, temu duga jadi imam Fatihah, tanya siapa macam-macam, nak senang ke? Maka bila jumpa ketua kampung, macam besar lah kan. Kadang-kadang ada yang tak sedar. Tapi Tok Gani tidak. Alah, ni ustaz, jawatan ni jawatan sementara ustaz dunia. Alhamdulillah. Tak? Tuan-tuan, apa-apa yang ada kelebihan merupakan kemegahan. Cuma kita kena jaga jaga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jagalah kelebihan yang Allah berikan kepada kita, kerana ianya ujian. Wong wetok nang muri kono. Agak-agak ibu-ibu apa kemegahan dia? Yang emas toh. Betul tak ibu? Emas perak. Kemegahan bagi seorang perempuan. Nang Sagil Parit 3 ki sopo sing masih akeh kaya aku.
Ini. Kemegahan. Kadang-kadang bila kita puji kai masih kai si limah kai masih akeh. Bila ada kelebihan, maka kat situlah wujudnya kemegahan. Lebih-lebih lagi apabila dipuji. Perempuan kemegahannya dengan emas, kemewahan, apa lagi yang lebih? Kasihan yang lebih isteri tak? Yang lebih isteri, lebih 2 ke 3 ke? Ya ada. Yang lebih 3 macam Imam Muslim 4. Ya action juga. Telok. Orang kampung kene sapa bisa lawan aku? Bojo aku 4. Sak omah meneh. Saya cakap bukan sak omah, sak bilik ustaz. Haram hukumnya. Tembereng banget. Konon hebat lah tu. Sak omah ustaz. Tambahin sak bilik. Aku blok macam ni. Mana boleh sebilik? Satu rumah okey lagi. Nunjuki pandai hebat Mekah kan. Oh, aku bukan sak omah ustaz. Orang lain bojo papat umahi. Aku bojo papat sak omah dan hebat sak bilik ustaz. Goblok macam ni. Okey hebat kan nak nunjuk megah, lalah goblok. Tapi bukan imam ni lah. Imam ni satu je bininya. Ni di Kongo sana. Bukan sini. Ada niat mam. Ada niat alhamdulillah. Normal. Guyu. Niat orang normal. Tak ni bohong, hapus. Balik baik. Manusia laki-laki normal lah. Cuma kita tidak ada kemampuan gitu agaknya lah. Keinginan tu pasti ada, cuma belum ada kemampuan. Itu semua kemegahan. Kadang-kadang mentang-mentang bojo ni papat dah. Siapa sang iso lawan aku, bojo aku papat sak omah. Akan megah tu. Lebih-lebih lagi kalau dipuji-puji kai. Si pulan kai, bojo ni papat sak omah, hebat ilmu apa yo? Ini. Tuan-tuan, semua kelebihan ini dianggap satu kemegahan. Cuma kelebihan ini kita ingat nikmat Allah, kita kena mensyukuri. Kita kena mensyukuri. Cintakan kepada kemegahan dunia secara keterlaluan kadang-kadang menyebabkan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbul mal wal jah yunbitanin nifaq fil qalbi kama yunbitul ma'ul qalba kama yunbitul ma'ul baqla. Kasihkan kepada harta dan kemegahan itu menumbuhkan sifat munafik dalam hati, seperti air menumbuhkan sayur-sayuran. Air kalau kita siram pada sayur-sayuran, memang cukup subur dia. Cukup subur. Ibu-ibu tanam petola, tanam sawi, kalau tak ada siram, ia garing, kuning, layu. Cuba kalau tiap pagi petang disiram, dia akan menumbuhkan sungguh cepat sayur-sayuran. Begitu juga dengan kita kasihkan harta, kita kasihkan kemegahan. Ini juga menumbuhkan sifat munafik yang cepat dalam jiwa orang Islam. Macam siramannya lah. Sifat nifak ini disiramkan dengan kemegahan dunia, disiramkan dengan kasihkan harta, dia akan lagi cepat tumbuh. Macam kita siram air pada sayur-sayuran, memanglah cepat tumbuh, cepat dituai. Tapi saya tanam pokok kelapa pandan, alah disiram pagi petang, kuning juga daunnya. Tapi kawan saya beli 4 pokok, 1 pokok manggis, 1 rambutan, 2 kelapa pandan. Kelapa pandan 1 saya tanam, yang 1 tu kawan saya tanam. Tapi yang kawan saya tanam ni memang hijau, tak kuning ustaz. Tak tuan-tuan, tak kuning. Dan daunnya pun cepat tumbuh. Mungkin jugalah orang tua katanya tangan orang yang menanamnya sejuk. Saya ni panas agaknya. Yang saya tanam ala ngerekit dia pokoknya.
Kebetulan pula yang menanam pokok kelapa tu tangannya sejuk, bini 3 kawan saya tu. Betul, memang subur. Betul, bini 3. Betul. Satu rumah bininya ni. Ini cerita betul ni. Saya minta tahu dia tanam. Tanamkanlah ustaz, dia ustaz juga. Tanamkanlah mbok-mbok kemuk kelapa ni, betul. Dia tanam memang subur. Kebetulan isi 3 satu rumah. Untuk dengan dia ni tak dapat-dapat. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemegahan pada harta ni bukan tak boleh. Boleh, tapi kena ingat. Kadang-kadang kemegahan harta, pangkat, kedudukan ini kalau kita tak ingat dia sebagai ujian, maka kita hanyut dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Okey tuan-tuan, kita lihat. Apakah ciri-ciri orang yang ada sifat hubbul jah? Apakah dia ciri-ciri orang-orang yang ada sifat hubbul jah? Pertama, dia sangat mencintai pangkat yang dimiliki. Dia memang suka betul dengan pangkat tu. Tak? Orang tak nak aku nak. Contoh Tuan Haji Ahmad. Dia nak sangat tak jawatan pengurusi. Kalau dia nak sangat, hubbul jah lah. Dia tak nak. Dia say, aku orang kelem ustaz. Dia jawab Melayu. Dia Melayu. Saya tak nak ustaz. Jemaah suruh saya pegang. Haji nak haji, tak nak kan? Tak nak. Dia nak. Alhamdulillah. Pandai-pandai maksudnya kita. Orang yang nak pangkat, nak. Yelah, kadang-kadang yang nak tu sebab tanggungjawab. Ini yang tak layak dia nak juga, cinta betul dengan pangkat tu. Sampai 10 tahun tak letak jawatan. Sampai 4 penggal 20 tahun nak lagi. Dah 4 penggal tuan-tuan. Dah 4 penggal 20 tahun, umur pun dah 80 lebih, 90 lebih, nak lagi. Hubbul jah. Saya tak kata siapa tak cakap siapa-siapa ni. Bukan Tuan Haji je, jangan tak kasi je. Bukan Tuan Haji. Ni yang dah 4 penggal je. 1 penggal 5 tahun. Dah 4 penggal dah 20 tahun. Nak lagi. Dah 94 tahun umurnya. Haji baru 70. Ni pun kena ingat. Sebab pangkat, kedudukan hubbul jah ni. Dia nak juga. Tak. Ini kena ingat tuan-tuan. Ciri dia satu, sangat mencintai pangkat yang dia ada. Macam saya tuan-tuan, dipindahkan daripada PPI ditangkap ke sekolah agama Parit Bunga. Saya tak nak guru besar. Saya pindah, waran saya guru penolong daripada SUK. Ini tak apa saya terima. Tak lama tuan-tuan, selepas 2 bulan tukar. Diarahkan bertukar sebagai guru besar. Kenapa pula? Dia kata tersilap lantik. Saya tak marah tuan-tuan, tak apalah. Pangkat tu kat dunia tuan-tuan, tak ada masalah. Tapi kalau kita contoh kita contohlah ni, contoh Tok Gani. Tok Gani contoh Tok Gani temu duga kali kedua lah, tak dapat, marah-marah. Jangan marah Tok Gani tak dapat, relax aje lah. Sebab pangkat tu bukan kita punya. Tapi kalau tak dapat marah-marah, ingat tu, itu merupakan satu hubbul jah. Dia nak jawatan sangat. Maknanya kalau kita tak mengejar pangkat, dapat dia tak apa, tak dapat pun tak apa. Itu bukan hubbul jah. Tapi kalau kita sangat mencintai pangkat yang kita miliki sampai tak nak lepas, ini kena ingat, salah satu ciri hubbul jah. Yang kedua, menggunakan pangkat yang ada untuk mendapatkan pengajaran dari orang yang lebih atas. Membodik lah tuan-tuan, maknanya nak sesuatu yang lebih daripada orang atas. Ini pun ciri-ciri hubbul jah. Yang ketiga, suka menyebut tentang pangkat atau darjat yang mereka ada kepada orang ramai. Kalau dia ada pangkat, ada darjat, dia suka cerita dengan orang ramai. Aku telak jawatan ni pengetua sekolah menengah Sagil Parit 2 contoh. Aku pengarah jabatan kesihatan contoh. Ini dia berbangga-bangga dengan pangkat, berbangga-bangga dengan darjat yang
yang dia ada pada orang ramai. Yang keempat, ciri-cirinya suka mengungkit tentang jasa-jasa yang telah diberikan hanya kerana pangkat yang ada. Dia suka ungkit-ungkit, tuan-tuan. Kadang-kadang ada juga segelintiran kita, engkau tak kenang jasa aku. Dulu kalau bukan kerana aku ni, kampung ni tak dapat tar tak? Wah, hebat betul. Dulu kampung ni kalau bukan aku yang ketua kampung, orang melek ke telantar apa orang? Sombongnya, tuan-tuan. Ini bukan kalau kerana aku, tak dapat tak tu? Yang elektrik ni, lampu jalan tak dapat tak? Wah. Dia mengungkit-ungkit apa yang telah diusahakan, diberikan. Ini hubul jah. Janganlah yang kita dah buat, yang kita dah usahakan kepada orang ramai, anggap sebagai satu bakti kepada orang ramai. Jangan diungkit-ungkit. Ini ciri-ciri orang yang ada hubul jah. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, kata Imam Al-Ghazali yang dirahmati Allah, i'lam annal jah huwa intisharus siti wa huwa mazmumun illa liman syaharahu Allah ta'ala linashri dinihi wa dunyahu. Ketahuilah bahawa kemegahan itu adalah masyhur sebutan pada orang ramai dan dicela oleh syarak, melainkan bagi orang yang dimasyhurkan oleh Allah kerana masyhurkan agama dan dunianya. Nampak, tuan-tuan? Kata Imam Al-Ghazali, kemegahan, kemuliaan adalah masyhur sebutan orang ramai kat dunia. Orang saja sebut kita, wah hebat, hebat itu kat dunia, dicela syarak. Melainkan kemuliaan, kemegahan itu Allah yang masyhurkan kita, barulah hebat. Contohnya, kita hebat kerana agama. Kita hebat kerana agama kita kat dunia, maka memanglah layak dimasyhurkan, dimegahkan. Contohnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Osman bin Affan, Ali bin Abi Thalib itu memang ada kemegahan yang patut kita masyhurkan kerana agamanya. Abu Bakar orang kaya, Umar orang kaya, Osman orang kaya. Dia tak bermegah-megah dengan apa yang dia ada. Malahan dia banyak menyumbang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab dia mendengar ayat daripada Allah, fastabiqul khairat, maka berlumba-lumbalah dengan kebaikan. Sebab itu satu ketika Rasul mewar-warkan kepada sahabat-sahabat, sesiapa yang nak membelanjakan, menginfakkan hartanya kepada aku dan kepada Allah, silakan. Di kalangan sahabat-sahabat ni, Umar orang banyak harta, Abu Bakar banyak harta, Osman banyak harta. Maka Umar orang pertama yang berjumpa Rasul dan memberikan sebahagian daripada hartanya kepada Rasul. Rasul tanya, "Ya Umar, engkau dah bahagi harta sebahagiannya ke aku. Apa yang kau tinggalkan untuk engkau?" "Jangan bimbang ya Rasul. Sebahagiannya aku tinggalkan untuk aku dan keluarga aku. Sebahagian separuh aku bagi kepadamu ya Rasulullah." Itu Umar. Separuh, tuan-tuan, harta dia. Kalau ada 10,000, 5. Kalau ada 10 ekar, 5 ekar, 5 ekar. Datang Abu Bakar. Abu Bakar serah semua harta yang dia ada pada Rasul. Nabi tanya, "Ya Abu Bakar, apa yang kau ada sekarang ni?" "Ya Rasulullah, aku serahkan hartaku semua kepada engkau. Aku tinggalkan aku dan anak-anak aku, keluarga aku hanya engkau dan Allah Ta'ala. Yang aku tinggalkan untuk diri aku dan keluarga aku hanyalah Rasulullah dan Allah." Nampak? Hebat tak Abu Bakar? Dia tak bermegah, walaupun dia kaya, dia tak bermegah.
Hari ni kita baru beli kereta X70. X50 yang boleh pakai sendiri. Mata ngene berlaku ni ngene, bayi ngembang. Action banget. Kita baru sampul plastik tak buka, jumpa Imam Sitin, jumpa cikgu ni tin, cikgu suka tin, gini je. Megah. Sebab katanya X50 yang boleh parking sendiri. Baru kereta tu dah kita megah, tuan-tuan. Ingat tuan-tuan, harta, apa-apa kelebihan, nikmat yang ada pada kita sebagai ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mati tak bawa harta, tak bawa kemegahan. Agak-agak megah tak kalau kita mati bawa kain putih? Tak megah, tuan-tuan. Kalau megah tu kita mati pakai sutera. Kita mati dalam kubur kita ada Volvo, megah lah. Kita mati dalam kubur ada 20 juta, itu megah. Ni apa nak dimegahkan, tuan-tuan? Yang kita megahkan kat dunia tu kebun 50 ekar, macam Tok Gani 50 ekar kebun dia. Volvo 3 biji. Lama. Kalau kita mati, tuan-tuan, yang dimegahkan kat dunia kita bawa tak bawa. Yang kita bawa kain putih. Apa yang dimegahkan? Kain apa ya? Kain cotton ya. Sehela berapa? Tu RM2.5 ya. 4.5 kali berapa hela? 7 hela. Alah, tak tambah 100. Nak dimegahkan apa, tuan-tuan? Tak ada megahnya. Ibu-ibu jangan megah-megah dengan emas yang kita ada, bu. Emas perak yang kita ada jangan dimegah-megahkan lah. Kita simpanlah. Nak tunjuk depan suami boleh tunjuk. Jangan sikit-sikit nak gitu, sikit-sikit nak gini, gitu. Alah. Akhirnya kena tipu dengan skamer lah. Sekarang ni yang baik ketipu perempuan tau. Yang baru-baru ni Amin cabang bayi, pengarah ke pengurus bank ditipu skamer. Kan pelik. Baca tak kat surah apa? Pengurus bank kena tipu dengan skamer. Wong Joko bank kena tipu balik skamer. Kan pelik ya? Sebab kadang-kadang macam itu tak ada keberkatan. Mungkin kita bermegah-megah dengan kekayaan. Tak guna, tuan-tuan, kita bermegah-megah. Saya nak bawakan satu cerita, tuan-tuan, bagaimana harta tidak menyelamatkan kita kat dunia. Di zaman Nabi Allah Isa, Nabi Isa ni musafir bersama dengan seorang sahabat. Biasalah, nak jalan jauh bawa bekalan. Bawa 3 keping roti. Roti lah. Kalau dulu roti lah, sekarang ni roti mungkin campur pelantar lah agaknya, campur cheese ke, campur burger ke. Jalan. Penat, berhenti. Berhenti. Jadi makan. Nabi Isa makan sekeping, sahabatnya makan sekeping. Haus, kat depannya sungai. Nabi Isa turun sungai, haus, minum. Sekali balik, tengok air. Roti yang sekeping mana? Tak tahu. Kan orangnya 2, roti 3. Dah bagi satu, sekeping lagi dia tak ada. Siapa makan? Aku tak tahu. Jangan tuduh aku, mana aku tahu. Nabi Isa tahulah. Siapa lagi, takkan maling ke tak? Tapi Nabi Isa sabar. Dia nak sedarkan orang ni. Okey, tak apalah, macam inilah. Kita teruskan jalan. Dah teruskan jalan, penat. Nampak kijang. Ni Nabi Isa nak tunjukkan pada laki-laki ni kebesaran Allah. Nampak kijang, panggil kijang. Kijang sini, datang kijangnya. Kenal dia ni, Imam? Imam boleh buat macam itu. Wak, ni wak. Isau. Mikat manuk lah. Nenek, isau. Ini, Imam, isau, Imam. Ini mikat burung, dekut burung. Nenek, tekak, nenek, isau. Nak isau memang ini macam tak cempol, Imam. Tapi Nabi Allah Isa boleh panggil, sini kijang datang. Dah datang, lulut disembelih. Dah sembelih, dimakan, kemudian dah dimakan tu, tulang-tulangnya dikumpulkan. Nabi Isa kata, cantum hidup semula kijangnya. Maka Nabi Allah Isa kata dengan pemuda ni, dengan lelaki ni, demi zat Allah yang memperlihatkan kuasanya,
siapa yang makan roti sekeping tadi? Tak tahu. Tak ngaku lagi. Dah plek tenan dah. Dah plek. Okey, tak apa. Dia terus jalan lagi. Keluar hutan sampai padang pasir. Ni perempuan dia suka. Sampai padang pasir Nabi Isa main pasir lah. Agaknya macam kita kat pantai tu main nunggu-nunggu pasir, kepel-kepelan kan. Tuan-tuan pernah dengar tunangnya kan main pasir kat tepi pantai. Tiga kepel. Tiga kepala, kepal jadi emas. Kepal jadi emas, kepal jadi emas, 3 longgok emas. Maka Nabi Isa kata, baiklah macam ni lah. Sekarang ni ada 3 longgok emas. 1 longgok untuk engkau, ya. 1 longgok untuk aku. Selonggok emas ni aku bagi orang yang makan roti sekeping tadi. Aku makan. Ngaku terus. Ambil cabang bayi ngaku. Aku yang makan. Nampak? Pasal harta, pasal emas ngaku je. Nabi Isa dah tahu lah. Okey, tak apalah. Kalau macam tu, engkau ambil semualah. Engkau bohong, engkau ambil semualah. Aku tak perlukan emas ni, engkau ambil semua. Ya, bagus kata dia. Bagus. Nabi Isa pun belah. Tinggallah dia seorang dengan 3 longgok emas. Kebetulan tengah kira emas, 1 untuk engkau, 1 untuk aku, 1 untuk seorang je gila. Wah, datang orang penyamun. Wah, emas ah. Emas. Maka yang diorang ni pun nak emas juga. Jadi gaduh. Macam ni lah. Kita jangan gaduh-gaduh. Emas ada 3 longgok. Kita bagilah seorang selonggok. Engkau satu, aku satu. Habis cerita. Ya, tak ya juga. Itu luaran tuan-tuan. Munafik 3-3 ni. Luaran aja, artinya aku nak ambil semua. Maka masing-masing ada idea. Yang 2 orang penyamun ada idea. Macam ni lah. Engkau ni dah penat kan dari tadi kan. Kau kira emas kan. Kau pergi pekan sagil, kau beli nasi. Kau beli nasi. Ni duitnya. Nanti balik kita bagi 3 lah. Emasnya ni kau beli nasi. Nanti balik aku bagi emas engkau, emas aku, emas dia. Okeylah. Dia pergi. Yang tinggal ni, yang penyamun ni macam. Nanti kita bagi 2 je lah. Yang tu dia balik, dia habis sagil bawa nasi, kita bunuh dia. Jadi emas ni kita bagi 2 kan untung. Ini macam. Set kata dia. Set. Jadi kata dia. Baik. Yang beli nasi ni, wah. Senang-senang dia nak ambil emas aku. Siap kau. Apa lagi? Dia beli nasi juga, letak racun kat nasi itu. Mana boleh. Aku punya emas dia nak ambil. Tengoklah kata dia. Maka balik je. Senyum je bawa nasi ni. Dia yang tengok, yang 2 orang pun senyum je. Siap lah kau, matilah kau. Betul tuan-tuan? Bagi je nasi, ditangkap 3 kali ke. Cekali. Terus dibunuh. Dah tinggal penyamun 2. Sekarang ni kita bagi 2. Sebelum kita bagi 2, 1 untuk kau, 1 untuk aku, 2 untuk kau, 3 untuk aku. Tak adil. Kita makan dulu. Macam kita makan, nak hilangkan lapar. Makan nasi yang beracun. 3-3 qalu citeng kabeh. Nampak? 3-3 citeng kabeh. Ini masalah sebab terlampau nakkan harta dunia, kemegahan dunia. Akhirnya 3-3 tak selamat. Emas entah ke mana, nyawanya melayang. Sebab itu tuan-tuan, bukan saya kata terus tak boleh ambil dunia. Bukan tak boleh dengan kemegahan yang kita ada. Kemegahan yang kita ada disusuli dengan ingatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat sebagai satu ujian. Contoh Cikgu Rahiman dinaikkan pangkat, PPD tangkap. Contohlah. Nak pensionkan, terus naik pangkat PP ditangkap, grade jusasi. Ini satu ujian Ustaz. Alhamdulillah saya terima. Macam itu. Jangan terus aksen terus Ustaz. Itu tak kena. Ni bukan Cikgu Rahiman sini, orang lain lah. Jusah. Dapat jusah kan. Macam kembang itu kan. Tapi ingat, terima juga. Tapi ingat satu ujian, satu tanggungjawab, satu amanah daripada Allah. Kalau kita tak lulus ujian, itu yang kita akan megah dengan pangkat kita yang ada. Contoh, kekuatan pun yang kita ada pun kita akan jadi megah.
Kecantikan yang ada pun akan jadi megah. Segala-galanya apa yang lebih, kalau tak ingat sebagai ujian, maka jadi satu kemegahan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita panggil dalam kitab Imam Al-Ghazali dipanggil Hubbul Jah. Okey tuan-tuan. Jadi saya mohon maaf sekiranya pada malam ini ada yang tersinggung. Mesti tersinggung, minta maaf ya. Guru-guru Tok Gani tersinggung, minta maaf. Haji Ahmad minta maaf. Cik Rahman minta maaf tersinggung ya. Kemaafan juga yang saya pohonkan. Saya tidak menyentuh mana perasaan, percuma sekadar gurauan saja ya. InsyaAllah mohon maaf sekiranya ada kesilapan dan khilafan, kemaafan yang dipohonkan, dan saya akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nusyur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.